Untuk kita jemput panelis untuk duduk dulu di hadapan. Saudara dan saudari sekalian, sebelum itu saya ingin memperkenalkan biodata ringkas berkenaan panelis yang akan membicarakan topik kita pada hari ini, yang bertajuk Islam, Keadilan dan Kesetaraan. Sebelum itu kita jemput panelis untuk duduk dulu di hadapan, sebelum kita boleh terus. Okay, saya ingin memperkenalkan secara ringkas biodata panelis pada hari ini. Kita mulakan dengan panelis di sebelah kanan sekali, iaitu Saudara Faizal Tehrani. Beliau merupakan fellow di Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM dan juga merupakan novelis terkenal yang telah menulis banyak novel-novel setakat ini. Dipersilakan saya dengan segala hormatnya memberikan penghormatan kepada panelis pertama, dan seterusnya panelis kedua adalah Dr. Mujahid Yusurawa. Seperti mana yang kita maklum, beliau merupakan ahli parlimen untuk Parit Bunta dan juga merupakan pesuruh Jaya PAS Pulau Pinang. Dan di sebelah kiri Dr. Mujahid Rawa adalah wakil daripada Islamic Renaissance Front, iaitu Saudara Razik Jalaluddin, yang juga akan menjadi moderator kepada forum kita pada hari ini. Secara ringkasnya, Saudara Muhammad Razik merupakan seorang peguam dan juga merupakan wakil daripada IRF yang akan menjadi moderator untuk forum kita pada hari ini. Dan akhir sekali, panelis terakhir yang akan membicarakan forum kita pada hari ini adalah saudara Dr. Ustaz Razak Idris, yang merupakan mantan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia dan juga sekarang merupakan pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, Jabatan Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan tanpa membuang masa lagi, saya serahkan tugas untuk meneruskan kupasan dan perbincangan kita pada hari ini kepada saudara Muhammad Razik. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Nazrin, yang saya hormati, ahli panel yang sudi hadir pada hari ini dari jauh dan dari dekat, dan juga semua hadirin hadirat yang datang pada hari ini, yang meluangkan masa pada hari Ahad untuk kita sama-sama mendengar forum ini, dan juga insya-Allah akan pulang dengan input-input yang baik dan boleh membantu kita untuk membangunkan lagi diri kita dan menajamkan lagi pemikiran kita, insya-Allah. Jadi sebentar tadi saudara pengurusi telah menerangkan sedikit latar belakang mengenai ahli panel yang hadir pada hari ini, dan saya rasa betul juga kita terus kepada tajuk wacana kita pada hari ini. Tajuk yang kita akan bentangkan ini perkataannya besar, maknanya umum, dan pada saya perlu diperhalusi dan dikhususkan, maksudnya keadilan dan kesetaraan. Tadi pengurusi majlis pun tergagap menyebut kesetaraan. Jarang kita sebut, biasa sebut equality. Jadi kesetaraan dalam bahasa Melayu ni simpul lidah kita. Jadi saya rasa untuk memulakan forum ini, saya rasa panel yang ada pada hari ini mempunyai latar belakang yang agak berbeza. Dr. Mujahid, boleh saya betulkan tadi, AJK, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, mempunyai latar belakang dalam lingkungan politik. Dan saudara Dr. Faizal Tehrani dengan novelis, dengan aktivis kemasyarakatan, dan juga Dr. Muhammad Razak Idris juga berkecimpung dalam aktiviti kemasyarakatan. Jadi saya fikir ruang pandangnya terhadap makna kesamaan dan kesetaraan ini mungkin mempunyai konotasi yang agak berbeza dan pengkhususan yang berbeza.
Jadi itu juga tujuan kita, forum kita, bukan hanya mencari perbezaan, tapi bagaimana perbezaan itu kita boleh cari kesamaan dan kita boleh mempelajari ataupun menghayati apa yang menyebabkan perbezaan dalam interpretasi makna-makna perkataan yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi saya fikir untuk round yang pertama, pasal kita ada 90 minit untuk ahli panel berbicara, selepas itu kita akan buka untuk diskusi. Jadi saya fikir secara tak langsung setiap ahli panel mempunyai 30 minit. Jadi untuk round pertama ini saya mungkin berikan 5 minit untuk ahli panel memberikan definisi apa itukah kesamaan dan kesetaraan itu dalam pandangan ahli panel masing-masing. Jadi saya fikir kita mulakan dari hujung dengan Dr. Faizal Tehrani. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam dan selawat untuk junjungan besar Rasulullah SAW dan ahli keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahli panelis yang saya hormati, Dr. Mujahid, Dr. Muhammad Razak Idris, host pada hari ini Dr. Farouk, Saudara Razik, hadirin hadirat aktivis hak asasi, para pejuang keadilan sosial. Izinkan saya memainkan peran sebagai seorang sosiolog dan bukan seorang teolog, walaupun isu yang akan kita bincangkan hari ini sangat berkait dengan agama, khususnya Islam. Hadirin dan hadirat sekalian, Islam meletakkan sandaran takwa sebagai asas keunggulan. Hanya takwa sahaja yang menjadi pembeza dan juga merupakan kriteria tunggal untuk menentukan kelebihan atau keutamaan seseorang individu, masyarakat maupun peradaban. Faktor-faktor lain seperti bahasa, ras, kekayaan, kelas dan lain-lain tidak mempunyai apa-apa arti. Semua itu hanyalah sumber nilai di dunia dan dalam kalangan masyarakat penindas. Demikian hebat takwa dijadikan ukuran tak kala Rasulullah SAW melantik Bilal bin Rabah sebagai muazzin. Ia menimbulkan keresahan kerana Bilal bin Rabah dikenal sebagai seorang daripada bangsa Afrika, kulitnya hitam, wajahnya hodoh, dan dalam tradisi Ahlul Bait suaranya juga dikatakan jelek. Timbang dalam teks ataupun rekod sejarah yang dominan yang mengatakan suaranya merdu dan lunak. Tetapi perlantikan Bilal bin Rabah ini menjadi satu penyataan politik yang sangat luar biasa penting. Ini adalah kerana Rasulullah SAW ingin menunjukkan betapa wajah, bentuk tubuh, saiz tubuh, kecantikan luaran, bahkan keindahan suara bukanlah satu pakej penting, bahkan adalah hal-hal sekunder. Dengan pelantikan yang aneh dan unik itu, Nabi Muhammad secara bijaksana mengisytiharkan bahawa Nabi sangat menghargai kepribadian, ketakwaan dan semangat jihad Bilal. Itu yang asasnya. Hari ini, malangnya, kenapa kita berada di sini dan bercakap tentang keadilan dan kesetaraan dalam Islam dari sudut pandang yang berbeza-beza, ialah kerana umat Islam sedang memasuki satu era di mana keadilan sosial telah menjadi satu fenomena istisbak. Fenomena istisbak ini itu seakan-akan seekor makhluk besar yang garang, yang bertaring, yang puas, sedang bersiap siaga untuk mengerkah mangsa, mencari jalan untuk mematahkan tengkuk mangsa, memfaham dan mencekau kita sebagai mangsa. Dan ketika kita sedang menanti detik jahanam untuk menjadi mangsa ini, serangan buas tersebut,
kita hanya mampu berserah sambil menutup mata. Jadi sebagai makhluk yang lemah dan tidak berupaya, kita dijangkakan untuk sepenuhnya menyerah kalah sebelum mati melawan. Sebagai mangsa yang terkepung gitu, kita adalah mustasbab. Dalam hal ini, saya berpendapat Islam dalam tradisi Ahlul Bait, atau dikenal dengan kalimat yang lebih, ungkapan yang lebih sensitif mungkin, Islam Syiah, telah menawarkan beberapa formula yang menarik yang dalam tempoh 10 tahun yang lalu, sejak saya menulis novel 15-11 Combat yang tepu dengan pandangan-pandangan tentang Sufisme. Waktu itu saya di Turki, saya telah merubah pandangan untuk melihat formula-formula yang ditawarkan dalam agama. Terlalu banyak orang bercakap tentang interagama, interdialog peradaban, tetapi terlupa untuk bercakap sesama sahabat kita, sesama jiran kita, sesama tetangga kita. Dan hal ini, pandangan ini, keadilan dan kesetaraan berdasarkan Islam Syiah, seperti yang saya nyatakan di awal, biarlah saya berfungsi sebagai seorang sosiolog, bukan teolog, akan saya huraikan kemudian dalam pusingan yang seterusnya. Terima kasih, saudara pengurusi. Terima kasih Dr. Faizal Tehrani dengan kupasan awal itu. Jadi saya serahkan juga pada Dr. Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator, seterusnya kepada seluruh ahli panel, Dr. Faizal Tehrani, Profesor Madya, Dr. Razak Idris, dan Profesor dekat ada insyaAllah. Seterusnya kepada penganjur, iaitu IRF, yang memberi penghormatan pada saya untuk diletakkan sebaris dengan tokoh-tokoh yang hebat ini untuk membincangkan satu tajuk yang juga menjadi polemik. Nah, saya tidak tahu di atas topi apa yang saya harus pakai di sini. Adakah selaku seorang ahli politik yang mempunyai berbagai pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan, ataukah mudah saya saja menjadi seorang yang teologis yang membicarakan tajuk ini secara konseptual dan juga dari satu sisi sudut, ataukah sebagai seorang ahli masyarakat yang populis, mengikut saja arus yang ada di depan. Namun demikian, saya yakin bahawa sebagai seorang Muslim, saya harus bersikap jujur. Walaupun kemungkinan pandangan-pandangan yang diberikan pada majlis ini tidak selari dengan pandangan politik parti saya, tetapi apa yang lebih penting ialah majlis ini adalah untuk kita melihat tajuk-tajuk yang dalam ini, lalu kita coba untuk merubah keadaan apa yang ada di depan kita. Nah, sebagai round pertama dalam forum ini, saya kira kita harus memahami dulu apakah yang kita boleh takrifkan, apa yang dikatakan sebagai keadilan, apa yang boleh kita takrifkan sebagai kesetaraan. Saya pun modal susah nak sebut, jarang menggunakan perkataan kesetaraan, walaupun perkataan ini amat menarik sekali. Apa yang perlu kita faham di dalam Islam itu sendiri, kerana premis perbicaraan kita itu bermula dengan tajuk besar Islam.
Dan sudah pastilah yang dimaksudkan apa persepsi Islam, apa pandangan Islam, apa premis Islam dalam membicarakan maksud keadilan, sama ada dari sudut definisinya yang bersifat nominal ataupun definisinya yang bersifat operasional. Soal apa yang kita bicarakan dalam tarif nanti sama ada wujud atau tidak, itu persoalan lain yang mungkin boleh kita garap dalam round yang kedua, yang mungkin dibantu oleh rakan ahli panel saya yang ada pandangan-pandangan mereka yang tertentu. Terlalu banyak kalau kita melihat di dalam teks Al-Quran itu sendiri membicarakan tentang apa yang dikatakan sebagai adil itu. Kerana ia seolah-olah menjadi satu sinonim. Seolah bila kita kata Islam, itulah makna keadilan. Mana kalau kita tak mau sebut Islam, kita kata keadilan, maka itulah nilai teras yang tanpanya kita tak boleh kata inilah Islam, begitu. Ya? Maka di dalam Al-Quranul Karim ada berbagai konotasi yang menyebut tentang nilai-nilai keadilan ini. Antara lainnya ialah disebut qist, dan digabungkan perkataan qist ini dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yaitu Allah telah menyebut, yaitu Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Itulah tauhid yang merupakan tunggak teras kepada akidah kita, di mana Dia menyebut bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian, ya, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi itu merupakan satu asas utama bahawa tauhid yang merupakan akidah yang diterima sebagai asas untuk menjadi seorang itu dikatakan Muslim, diikuti dengan persoalan nilai yang perlu ditegakkan, yaitu disebut di sini qa'iman bil qist. Dan qist itu ialah maknanya sesuatu yang adil. Itu juga antara lain yang disebut oleh Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 25 menyebut laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Yaitu firman Allah, sungguhnya kami mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. So part and parcel of the prophet's message all along the history of the prophets, yaitu setelah dikirimkan oleh Allah, tujuannya selain daripada menyeru manusia menyembah Allah, ialah supaya menegakkan keadilan. So tidak ada di sana satu syak pun daripada permulaan bicara kita ini bahawa apa yang kita bicarakan nanti tidak akan lari daripada apa yang telah ditetapkan. The essential meaning of Islam itu sendiri is justice, yaitu menegakkan keadilan. Dan saya ingin memberikan sedikit pandangan tentang apakah pecahan kepada makna keadilan, adakah dia hanya makna satu, adil, dengan bertentangan sifat injustice, ataukah dia mempunyai interpretasi yang lain yang kita boleh kaitkan. Ianya merupakan satu nilai besar. Itu pertama kita kena ingat bahawa bila kita kata adil, dia juga boleh membawa pengertian seimbang. Balance is justice actually. Apabila kita buat sesuatu yang tidak seimbang, maka itu maknanya bukan satu bentuk adil. Contohnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejadiannya dalam surah Ar-Rahman, Allah juga menyebut was-sama' rafa'aha wa wada'al mizan.
Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Maknanya, maksud ayat ini ialah keseimbangan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penciptaan yang dikatakan balance itu mesti diterjemahkan dia di dalam norma-norma kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah, yang menjadikan balance itu sebagai sebahagian daripada usaha kita untuk menegakkan keadilan. Itu juga keadilan boleh membawa makna yang selalu kita faham selain daripada makna balance, iaitu persamaan. Ya. Keadilan itu makna kita melaksanakan persamaan, iaitu dia tidak boleh kita buat yang ini lebih, yang ini kurang. Dia mesti dikatakan equal. Mungkin itu boleh dikaitkan dengan kesetaraan yang menjadi topik perbincangan kita. Ini yang kita katakan, kalau yang pertama tadi bila kita maksudkan bahawa adil itu dengan makna balance, maka sesuatu yang tidak adil itu boleh dikatakan tidak seimbang. Kalau berlaku dalam kehidupan manusia, excessive of physical, for example, ignoring other balance elements of spiritual, emotional, and also intellectual, that is also considered as tidak adil, kerana dia telah membuka ruang kepada imbalance dalam kehidupan manusia. Bila manusia terlalu eksesif dalam kehidupan mereka sehingga mencemarkan alam, sehingga menyebabkan alam ternoda, terluka, lalu bila lari keseimbangan ini, yang dikatakan zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu, maka liyudhiqahum, hasilnya ialah kerana perbuatan itu manusia akan menerima dia punya. So there is imbalance juga dalam konteks yang lebih luas dengan maksud balance. Yang kedua, sikit saya nak bagi habis juga. Saya akan terus masuk. Keadilan ini juga bermakna persamaan yang dikatakan tadi. Nah, di sinilah kita kata apabila tidak berlaku persamaan dalam konteksnya, maka itu kita boleh anggap lawan katanya adalah kezaliman. Begitu juga dengan pemberian hak. Keadilan itu makna memberi hak kepada mereka yang berhak. Apabila dia berhak, kita tak bagi, maka kita telah merompak haknya itu. Dan itu dianggap sebagai satu tindakan yang tidak adil. Dan akhirnya juga keadilan itu ialah memberikan segala sesuatu yang ada ini bukan semestinya semua sama, tetapi mengikut tingkat dan kelayakan yang ada. Faddalallahu ba'dukum ba'da, Allah mengutamakan sebagian kamu daripada sebagian yang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzu fadlin azim. Sungguhnya itulah kelebihan-kelebihan yang Allah bagi antara kamu. Sungguhnya bagi Allah itulah yang memiliki segala kelebihan. Saya rasa untuk itu dulu takrifan keadilan yang saya cuba sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mujahid dalam takrifan itu. Jadi saya terus kepada Dr. Muhammad Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahagia saudara Razik selaku Direktur Karakan Panel Dr. Mujahid dan Faisal. Sebelum perbincangan dilanjutkan, saya harus ucap banyak terima kasih pada Dr. Farouk di atas jemputan yang penting pada acara kita pada hari ini. Walaupun saya begitu berat sekali nak hadir, tapi memandang semangat Dr. Farouk yang begitu gigih dalam kegiatan-kegiatan yang sebegini, saya rasa terpanggil untuk bersama-sama. Yang kedua, sebagai panel ketiga ni selalu jawapan permulaan yang tipikalnya ialah banyak idea saya dah diambil oleh panel-panel yang lain, jadi itu jawapan yang tidak adil gitu kan. Jadi itu jawapan yang selalu digunakan oleh ahli panel ketiga. Cuma saya ingin menambah sedikit saja berkenaan dengan pemikiran kita tentang keadilan dan kesetaraan ini dari aspek yang kita sebut sebagai aspek ontologi Islam. Dalam wacana keagamaan atau dalam wacana masyarakat Muslim,
persoalan keadilan ini suatu yang tidak asing. Kalau kita masyarakat lelaki, kita akan sentiasa terdedah dengan apa dipanggil peringatan imam setiap kali Jumaat, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Itu perkara yang paling asas diperingatkan dan diperingatkan. Dan ini menggambarkan kepada kita bahawa di dalam wacana Islam, aspek keadilan ini ialah suatu yang kita sebut sebagai sentral, sebagai asasi dalam istilah bahasa kita. Dan kita dapati kenapa persoalan ini asasi ialah kerana pertama dari sudut ontologinya ialah Tuhan itu nama, salah satu daripada namanya ialah adil. Jadi sekiranya pencipta alam ini salah satu daripada sifatnya ialah adil, maka sebagai seorang yang menganut agama yang diciptakan oleh Allah, maka menjadi kewajipan untuk kita menterjemahkan nilai-nilai keadilan itu di dalam segala aspek kehidupan. Dan oleh kerana itu, gambaran tentang konsep keadilan ilahi itu tergambar dalam beberapa istilah-istilah yang disebutkan oleh Dr. Mujahid tadi. Misal contoh konsep al-mizan, itu satu daripada elemen yang penting bahawa alam ini diciptakan dalam bentuk keseimbangan, dan keseimbangan itu sudah itu tidak boleh terjadi atau terjelma sekiranya tidak ada unsur-unsur yang meluruskan dan membetulkan keseimbangan itu. Dan kalau kita lihat, misalnya kata dewan ini sudah tentu terbentuk dalam kesempurnaannya ini kerana ada ciri-ciri keseimbangan yang sedang mengukur dan menegakkannya, yang kita panggil sekarang ini sebagai matematik atau seni kejuruteraan yang sedang mengawal keseimbangan, keindahan dewan ini yang kita dapat nikmati kesempurnaannya pada hari ini. Jadi oleh kerana itu, dalam neraca ontologi Islam itu, kalau kita lihat keadaan keadilan, keseimbangan keadilan itu, keseimbangan kejadian itu tergambar dalam penciptaan-penciptaan, dan kesemuanya mempunyai peranan-peranannya yang tersendiri di dalam sistem yang kita panggil dinamik. Dan dalam hal ini, manusia ialah salah satu daripada elemen dalam kejadian alam yang semuanya berada dalam suatu tahap keserataan yang sama sebagai insan atau seorang sebagai makhluk ciptaan ilahi. Dan lain-lain ialah ciptaan lain dalam neraca keseimbangan itu ialah alam haiwan dan alam kebendaan dan alam malaikat dan seterusnya yang berada di dalam neraca keseimbangan itu. Itu dari sudut ontologinya yang saya fikir harus terlebih dahulu kita jelaskan. Yang kedua, saya dalam konteks pentafsiran tentang keadilan ini ialah bahawa keadilan dalam perspektif agama Islam ini ialah sesuatu yang bersifat fitrah. Dan apabila agama ini hadir, ia datang untuk mengesahkan nilai-nilai yang dimiliki, nilai fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia itu tentang sesuatu yang kita panggil sebagai menuntut kepada, menginginkan sesuatu yang dipanggil keadilan itu diperlakukan secara adil atau diberikan hak-haknya. Dan ini yang kita dapat perhatikan di dalam pengalaman Nabi Muhammad SAW. Penting untuk kita lihat kerana dalam satu kisah yang selalu disebut-sebut oleh Nabi, yang disebut dalam istilah dalam buku sirah yang dipanggil Hilful Fudul, atau dia diterjemah oleh Tariq Ramadan sebagai The Pact of Virtue. Dan satu perkumpulan sebelum Nabi Muhammad diutuskan, sudah berlaku suatu penodaan terhadap fitrah keadilan dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Apabila seorang saudagar dua yang datang berdagang di bumi Mekah telah dianiaya oleh satu kumpulan kabilah, dan pada waktu itu Nabi Muhammad masih lagi remaja, dan baginda telah dijemput untuk hadir. Kita tahu kisah ini, dijemput untuk hadir dalam satu pertemuan
oleh di kalangan ketua-ketua kabilah Quraisy untuk menangani persoalan penganiayaan dan penodaan terhadap prinsip keadilan itu. Dan itu sebelum penurunan wahyu, kisah itu. Dan yang menariknya ialah yang selalu disebut-sebut dalam kisah dan menjadi teks bagaimana keadilan itu suatu yang fitrah ialah apabila Nabi Muhammad mendapat wahyu dan seterusnya, beliau sentiasa mengingat-ingat tentang kisah itu. Bahawa sekiranya, dan salah satu ucapan, bahawa sekiranya saya diberi lagi peluang untuk berada di dalam suatu perkumpulan yang sebegini untuk memperjuangkan hak keadilan seseorang atau kumpulan, maka saya akan pasti akan berada di dalam perkumpulan ini bagi menunjukkan iaitu agama ini bukan agama ini datang untuk mengesahkan bahawa keadilan itu adalah suatu yang fitrah yang perlu kita bangunkan dan tegakkan secara bersama-sama. Dan oleh kerana itu saudara, saya dalam tahun 98 saya contoh, kebetulan waktu itu saya berkesempatan tiba-tiba ada di sini. Waktu 98 itu ada satu kes pemecatan seorang ahli politik, dan pada waktu itu kebetulan saya ada kat sini, dan sejumlah yang hadir dalam perhimpunan pada waktu itu. Ada Mujahid ada ke tak ada waktu itu, waktu ada perhimpunan di dekat Masjid Negara. Dan saya lihat orang yang hadir dalam ratusan ribu orang itu, entah dari mana datang, tiba-tiba saja berhimpun penuh dekat masjid dan di Dataran Merdeka dan semuanya. Dan saya dapati bahawa itu menunjukkan salah satu daripada elemen yang kita kata, iaitu bagaimana apabila sesuatu yang dilihat atau suatu penganiayaan terjadi pada seseorang manusia, maka ia akan secara fitrah akan memberi reaksi dan tindak balas secara tanpa dijemput atau dibayar atau seumpamanya. Jadi hal ini yang menjadi asas kepada perbincangan kita, dan teks-teks berkenaan dengan konsep wacana keadilan dalam wahyu ini kita rasa begitu banyak sekali. Dan saya, Dr. Mujahid sudah membaca banyak teks-teks. Saya tak fikir, walaupun saya ada menyediakan beberapa teks yang saya fikir penting,